Okey, cikgu nak terangkan latihan di buku teks matematik tingkatan 3, muka surat 247, cabaran dinamis uji diri. Okey, kita tengok soalan 1. Diberi bahawa 2x tambah 5y sama dengan 30 ialah persamaan suatu garis lurus. Tentukan pintasan x-nya. Kita kena ingat, jika diminta pintasan x, y adalah sifar. Okey, jadi cikgu akan gantikan y sama dengan sifar ke dalam persamaan garis lurus yang diberi. Okey, cikgu akan gantikan kosong ini di tempat y. Okey. Jadi cikgu teruskan 2x tambah 5 sampai di y kita buka satu kurungan, letakkan nilai y 0. Lepas tu kita boleh tekan kalkulator. 5 darab kosong adalah kosong. 2x tambah kosong adalah 2x. 2x sama dengan 30. Kalau x adalah 30 dibahagi dengan 2, x adalah 15. Jadi kita kena jawab soalan. Kita kena jawab soalan pintasan x. Soalan suruh tentukan pintasan x. Kita mesti jawab. Pintasan x adalah 15. Okey. Kemudian kita tengok soalan B. Sekarang dia minta pintasan y pula. Ingat, kalau pintasan x terletak pada y sama dengan kosong, manakala pintasan y terletak pada x sama dengan kosong. Okey, kamu ingat ni. Jadi cikgu akan gantikan x sama dengan kosong ke dalam pintasan y. Sebenarnya ada dua cara untuk buat soalan B. Sama ada kamu guna rumus y sama dengan mx tambah c, dan c ini sebenarnya adalah pintasan y yang kita perlu. Selepas kamu susunkan persamaan ini menjadi bentuk y sama dengan mx tambah c, kamu akan dapat nilai c di hujung, dan nilai c itu adalah pintasan y. Nilai c tidak bersama dengan x. Yang bersama dengan x adalah m keturunan yang kita akan buat nanti. Jadi sekarang cikgu guna cara yang lain, iaitu guna x sama dengan kosong untuk cari pintasan y. Jadi cikgu akan salinkan persamaan yang diberi. Kemudian cikgu gantikan x sama dengan kosong ini di tempat x. Okey. Cikgu gantikan ini ke sini. Okey, cikgu teruskan. 2 darab kosong tambah 5y adalah 30. 2 darab kosong, kosong tambah 5y adalah 30. 5y adalah 30. Y adalah 30 dibahagi 5. Y adalah 6. Macam tadi, kita kena jawab. Pintasan y adalah 6. Okey. Sekarang kita terus kepada soalan ketiga C. Kecurunan. Untuk soalan kecurunan ini, kita mesti tukarkan 2x tambah 5y sama dengan 30 ke bentuk y sama dengan mx tambah c. Mesti. Sebab m terletak bersama dengan x apabila y di hadapan sebagai perkara rumus. Jadi cikgu teruskan. Jadi sekarang usaha kita adalah nak y sahaja di sebelah kiri. Tapi sekarang kita ada lagi nombor sebutan 2x dan nombor 5 ini perlu dipindahkan satu demi satu. Okey, cikgu pindahkan 2x dulu. Jadi 5y adalah di kiri. Ingat, 2x membawa pemboleh ubah x. Jadi dia perlu letak sebaik sahaja di depan sama dengan.
Jadi 30 kena dianjak ke belakang. Sebab 30 tidak ada pemboleh ubah X. Maka 2X positif akan jadi negatif 2X. 30 adalah positif, jadi tambah 30. Okey, kita teruskan. 5Y. Okey, kita nak pindahkan 5 sekarang. Daripada pindah 5, lebih baik cikgu bahagi 5 supaya 5 di depan itu hilang. Jadi cikgu akan bahagi 5 untuk ketiga-tiga sebutan dalam persamaan ini. Okey, cikgu bahagi 5. Jadi 5Y bahagi 5. 5 bagi 5 akan jadi 1. Dengan ini, Y sahaja di depan. Okey, kita berjaya hilangkan 5 di depan Y. Seperti yang kita nak, macam dalam rumus Y sama dengan MX tambah C. Lepas tu, kita kena asingkan X dengan nombornya. Jadi cikgu turunkan X. Di atas tinggal negatif 2/5. X di tepi. Okey, cikgu asingkan X dengan nombor. Yang hujung 30 bagi 5 adalah 6. Okey, dari sini cikgu kena pasti Y sama dengan MX tambah C. Maka dengan senangnya cikgu dapat nilai C adalah 6. Seperti yang cikgu dapat di soalan B. Dan nombor di depan X adalah M sebenarnya. Jadi, cikgu boleh tulis M adalah negatif 2/5 atau kita jawab dengan lengkap, kecerunan adalah negatif 2/5. Selesai. Okey. Kita tengok soalan 2. Nyatakan persamaan garis lurus bagi setiap raja yang berikut. Okey, yang warna merah, kita tengok 2A, ada satu garis berwarna merah dan garis warna merah itu memotong atau memintas paksi X di negatif 6. Jadi namakan garis ini sebagai X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6. Okey. Untuk soalan B sama juga, garis merah ini memintas paksi Y pada negatif 8. Jadi Y sama dengan negatif 8. Okey. Ini untuk garis yang mencangcang dan garis yang mengufuk. Garis yang mencangcang adalah bermula dengan X. Garis yang mengufuk bermula dengan huruf Y, di mana M-nya kosong untuk garis mendatar. Dia tak ada kecerunan. Manakala untuk garis mencangcang, kecerunannya M-nya tak terhingga atau tak tertakrif. Kedua-duanya tidak ada nilai M atau nilai M-nya kosong. Okey? Baik. Dia berbeza dengan garis yang kita belajar yang lain. Yang ada M, yang ada C. Baik, sekarang kita tengok nombor 3. Tentukan persamaan garis lurus. Apabila kamu nampak perkataan tentukan persamaan garis lurus, maksudnya kamu disuruh cari M dan cari C. Garis lurus yang mempunyai kecerunan 3. Jadi di sini cikgu dapati maklumat M 3. Dan melalui titik R. C tak ada, tapi diberi titik R. Diberi titik nilai X dan nilai Y. Kita ada M 3, kita ada X negatif 4, kita ada Y 6. Kita boleh gantikannya dalam rumus persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, gantikan di tempat Y, gantikan di tempat M dan gantikan di tempat X. Kita akan dapat C di akhirnya. Okey, cikgu mula. Jadi cikgu akan tulis apa maklumat yang cikgu ada. Cikgu ada M3. Cikgu ada titik negatif 4 dan 6. Ini X dan Y.
Dan cikgu akan gantikannya ke dalam y sama dengan mx tambah c. Okey, cikgu buat sebelah sini. Y sama dengan mx tambah c. Cikgu masukkan y 6, m 3, x negatif 4 tambah c. Maka 6 sama dengan negatif 12 tambah c. Pindah ke sana. C sama dengan 6 tambah 12. C adalah 18. Apabila kita ada nilai M3, C 18, okay, kita boleh teruskan. M3, C 18, kita boleh teruskan membentuk persamaan. Kita jawab. Persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx tambah c. Kita masukkan, kekalkan y sebagai y, tapi m menjadi 3 ikut soalan. X masih x, c adalah positif 18 tambah 18. Selesai soalan 3. Okey, kita tengok soalan 4 lagi. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik P negatif 1, negatif 2 dan titik Q 3, 14. Soalan ini masih sama, nak cari M dan nak cari C. Dan guna rumus Y sama dengan MX tambah C. Tetapi tidak sama seperti soalan tadi. Tadi kita diberi nilai M3. Sekarang kita diberi 2 titik. Jadi kita akan guna satu lagi rumus. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Kita boleh namakan ini X1, Y1, X2, Y2 atau sebaliknya, mana-mana. Okey. Jadi cikgu akan cari kecerunannya dahulu. Cikgu gantikan nilai Y2 adalah 14, tolak Y1. Y1 adalah negatif 2, bahagi dengan X2 adalah 3, tolak dengan X1 adalah negatif 1. Okey, kita boleh tekan kalkulator. Negatif-negatif jadi tambah. 14 tambah 2, 16. Tolak-tolak jadi tambah. 3 tambah 1 adalah 4. 16 bagi 4 adalah 4. Ini nilai M. Dan sampai sini cikgu dah berjaya dapat nilai M4. Okey, apabila cikgu dapat nilai M4, cikgu nak cari C pula. Cari C mesti guna rumus Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi, cikgu akan cari C sekarang. Okey, ini langkah untuk cari M. Okey, cikgu boleh letak di depan. Langkah pertama ini. Okey, ini langkah pertama. Okey. Baik, lepas tu cikgu nak teruskan ke langkah kedua. Okey, ingat ini cari M. Kemudian kita cari C. Okey, dan akhir sekali kita nak persamaan 3 bahagian. Okey, nak persamaan. Okey, baik, cikgu teruskan cari C sekarang. Nak cari C, kita mesti ada maklumat yang cukup. M4 dan titik yang kita pilih mana-mana P atau Q boleh. Cikgu pilih Q. Okey, cikgu teruskan. Cikgu akan gantikan ini dalam Y sama dengan MX tambah C. Y 14, M4, X3 tambah C. Tekan kalkulator, 4 darab 3, 12. Pindahkan 12 ke sebelah. Jadi C adalah 14 tolak 12. C adalah 2. Sekarang cikgu berjaya dapat nilai C dan cikgu ada nilai M juga. Cikgu nak membentuk persamaan garis lurus. Dia mesti guna rumus Y sama dengan MX tambah C. Y dan X jangan kacau. Masukkan nilai M4. X masih X. C positif 2 jadi tambah 2. Selesai. Okey.
Baik, kita pergi soalan 5 sekarang. Soalan 5 sekali lagi. Kita nak tentukan persamaan. Cari M, cari C. Dan sekarang M tidak diberi, hanya satu titik diberi sahaja. Garis ini melalui titik M. Okey. Dia adalah sebegini rupa. Okey, ada dua garis. Okey, dua garis ini adalah selari. Okey. Dua garis ini selari. Yang satunya mesti melalui titik M. Negatif 35. Okey. Dan kita nak satu lagi, kamu diberi persamaannya 6x tambah 2y sama dengan 18. Okey, kamu dah tahu, kamu mesti cari M. Lepas dapat M, kamu dapat cari C. Dapat C, kamu dapat persamaan. Itu proses dia. Jadi, mula-mula kita mesti cari M. Dan perkataan penting di sini adalah selari. Selari membawa maksud kecerunan sama. Okey? M-nya sama. Maksudnya, kita dapatkan M dari sini dengan cara tukarnya kepada bentuk mx, y sama dengan ms tambah c. Kita akan dapat nilai M-nya dan M-nya akan sama untuk kedua-dua garis ini. Bila kita ada nilai M, nilai X, nilai Y, kita mesti dapat cari C. Okey? Jadi cikgu mula sekarang. Cikgu akan ubah suai 6x tambah 2y sama dengan 18 ini supaya y menjadi perkara rumus, iaitu dalam bentuk kecerunan. Y sama dengan mx tambah c. Jadi 6x kena dipindahkan sini. 2y sama dengan negatif 6x tambah 18. Okey, kita hilangkan 2 sekarang, bahagi 2. Y sama dengan negatif 3x tambah 9. Dari sini kita dapat M-nya negatif 3. Kita perlukan M-nya sahaja dan kita tak perlukan C-nya. Okay? Sebab selari kita perlukan M-nya, mereka sama. Jadi sekarang saya dah ada M negatif 3 dan saya ada titik X 3, Y 5. Jadi dengan rumus Y sama dengan MX tambah C, saya dapat cari nilai C. Okay, masukkan nilai Y 5, M negatif 3 dan X negatif 3 juga ke dalam persamaan. Kita cari nilai dia, negatif positif, 3 darab 3, 9 tambah C. Pindahkan jadi tolak. C adalah 5 tolak 9. Maka C adalah negatif 4. Okay. Dengan ini, saya boleh tulis persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan M negatif 3 X tolak C, tambah C. C negatif 4. Itulah jawapan persamaannya. Okey. Baik, cikgu teruskan ke soalan 6. Dalam soalan 6 ni, kita nak tentukan titik persilangan bagi dua garis. Satunya Y sama dengan negatif 8 dan satunya Y sama dengan negatif 4X tambah 12. Yang ini kita boleh samakan mereka sebab kedua-duanya adalah Y. Jadi, cikgu akan samakan yang sebelah kanan dia. Okey, jadi negatif 8 adalah sama dengan negatif 4X tambah 12. Okey, saya nak titik persilangan, saya mesti ada X dan Y. Y memang dah ada, negatif 8. Dan sekarang kita nak cari X ini. Jadi cikgu alik tukar tempat, negatif 8 dengan negatif 4 ni cikgu tukar tempat supaya 4X jadi positif, 8 pun jadi positif. 4X adalah 20, X adalah 20 bahagi dengan 4, X adalah 5. Jadi cikgu dapat jawapan sekarang
Titik persilangan adalah X5, Y negatif 8. Selesai.